topik pada pagi ni, saya rasa topik ni memang mungkin menjadi satu isu yang sering diperkatakan, dan tuan-tuan puan sebagai seorang peminjam ataupun yang mendapatkan pembiayaan perumahan daripada pihak bank, selalu tuan-tuan puan akan rasa macam bank ni ambil keuntungan lebih. Okey, bank ambil keuntungan lebih. Di mana tuan-tuan puan selalunya perasan lah bila kita check bank statement ataupun kita check online banking kita di bahagian loan ataupun pinjaman yang kita buat, selalunya kita nampak jumlah loan kita tu macam tak berapa nak berganjak, even though kadang-kadang kita dah bayar monthly installment loan kita tu dah berbelas-belas tahun pun, ada yang mungkin dah lebih 10 tahun dan sebagainya, tapi loan tu macam tak berapa banyak sangat yang kurang. Okey, so pagi ni saya terpanggil untuk merungkai isu tersebut dan bagi sahabat-sahabat banker yang ada, kalau misal kata ada kawan-kawan banker yang ada kat sini, mungkin boleh bantu saya lah untuk memberi penjelasan berkaitan dengan isu tersebut. Kenapa kita bayar monthly installment pada pihak bank setiap bulan tanpa gagal, tetapi kita punya baki pinjaman dengan pihak bank tersebut tak banyak pun berkurang. Itu isu yang saya ingin utarakan dan saya ingin sampaikan pada tuan-tuan puan pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan puan, biasanya lah kita bila nak beli rumah, jarang-jarang kita beli secara tunai. Kita selalunya akan membuat pembiayaan perumahan. Okey, pembiayaan perumahan dengan pihak bank ataupun pihak LPPSA, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Okey, so bila kita buat pembiayaan perumahan, kita dapatkan pinjaman perumahan daripada pihak bank, kita perlulah membayar monthly installment kepada pihak bank mengikut jadual dan juga jumlah yang ditetapkan oleh pihak bank. Katalah kita buat pinjaman sebanyak RM200,000 untuk membeli rumah. Okey, daripada RM200,000 tersebut mungkin tenure ataupun tempoh masa yang kita perlukan untuk melunaskan keseluruhan baki pinjaman tersebut, bank dah tetapkan selama tempoh 20 tahun. Sebagai contoh, okey, so pinjam RM200,000, tempoh pembiayaan tu selama 20 tahun. Okey, sepanjang tempoh 20 tahun tersebut, sepanjang tempoh 20 tahun tersebut kita tak pernah gagal. Alhamdulillah, kita bayar, tak ada apa-apa miss bayaran monthly installment tersebut. Dan mungkin ketika tahun yang ke-7 ke tahun yang ke-8 ke kita pun kata-kata lah nak pergi check nak pergi check berapa sebenarnya baki hutang yang tinggal ni, konon-kononnya nak buat full settlement. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan puan yang berhasrat nak buat full settlement sebab mungkin ada duit bonus dan sebagainya, nak settlekan baki hutang yang tinggal dengan pihak bank tersebut lah. Tuk bila check je baki hutang tersebut, rupa-rupanya amount yang tinggal tu masih banyak lagi. Tak seperti mana yang kita congak, tak seperti mana yang kita kira sendirilah. So berdasarkan kepada bank statement yang dah dikeluarkan oleh pihak bank, yang kita tengok, katalah tadi pinjam RM200,000, baki selepas 7 ataupun 8 tahun kita buat bayaran, ada lagi baki sebanyak RM150,000. Kita ingat bila dah bayar selama mungkin 7 ke 8 tahun, baki tu mungkinlah dah tinggal separuh ke, sebab ataupun mungkin sekurang-kurangnya lah 2/3 daripada apa yang ada, daripada apa yang kita pinjam. Tiba-tiba rupa-rupanya baki tu lebih daripada mungkin 60% ataupun 70% daripada loan yang kita pinjam tu. Okey, kenapa tuan-tuan puan jadi begitu? Okey, so ini yang saya terpanggil untuk terangkan kepada tuan-tuan puan. Sebenarnya bila kita buat pembiayaan perumahan dengan pihak bank mengikut tenure yang telah ditetapkan, bank biasanya dia akan mengira apa yang dipanggil sebagai interest lah, ataupun dalam bahasa syariahnya kita panggil sebagai keuntungan. Okey, so bank dia memang akan bagi pinjaman dengan kita plus ada faedah ataupun ada keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank. Ramai kawan-kawan yang mungkin pro Islamic banking ni marah bila saya cakap pinjaman. Okey, so terma pinjaman tu sebenarnya tak berapa sesuai untuk Islamic banking lah, kita panggil pembiayaan. So pembiayaan perumahan yang kita buat dengan pihak bank ada dikenakan keuntungan oleh pihak bank. So biasanya lah mana-mana orang pun bila dia buat pembiayaan dengan mana-mana institusi sekalipun, baik institusi bank ataupun institusi LPPSA ataupun pinjaman koperasi dan sebagainya, kita tahu sebenarnya pembiayaan yang kita buat tu memang couple together, ada sekali keuntungan yang di-charge ataupun yang dikenakan oleh pihak bank. Okey, jadi tuan-tuan puan, bila dah campur sekali dengan keuntungan, campur sekali dengan faedah ataupun interest yang dikenakan oleh pihak bank, sebab itulah pinjaman kita ataupun pembiayaan perumahan kita, bila kita bayar monthly installment tu, tak nampak pun sebenarnya jumlah tu berganjak banyak.
So mungkin dia berganjak sikit je kan. So dalam kepala kita ingat mungkin dah separuh dah settle kan, dah dekat 10 tahun kita bayar ni mungkin separuh dah settle. Sebenarnya tidak. Kalau kita pinjam 200,000, sebenarnya yang kita kena bayar balik mungkin sampai 300,000 ataupun mungkin lebih daripada tu. Sebab dicampurkan sekali dengan keuntungan, dicampurkan sekali dengan faedah yang dikenakan oleh pihak bank. Jadi bila kita bayar monthly installment tu tuan-puan, katalah monthly installment untuk 200,000 tadi kita bayar setiap bulan tu 1,000. Ni senang pukul rata lah, senang kira. Hutang 200,000, tempohnya 20 tahun, bayaran bulanannya 1,000 sebulan. Okay, kita bayar 1,000 sebulan, setahun kita dah bayar sekurang-kurangnya 12,000. Okay, kalau 10 tahun kita dah bayar 120,000 kan. Tapi bila kita cek bank statement, hutang kita tu masih lagi ada mungkin 150,000, mungkin ada 160,000 lagi. Sebab apa? Sebab bank dah kenakan keuntungan ataupun interest ke atas pinjaman yang kita buat tadi. Pembiayaan perumahan tu tak datang kalau kita pinjam 200,000 kita kena bayar balik 200,000. Tidak ada, no such thing macam tu. Sebab tu tuan-tuan puan, saya syorkan di sini. Okey, saya syorkan di sini kalau tuan-tuan puan berkehendakkan untuk mengurangkan berapa baki hutang yang ada, kalau boleh tuan-tuan puan cek balik dengan pihak bank, ataupun tuan-tuan puan boleh kira sendiri. Boleh kira sendiri sebenarnya daripada 1,000 yang kita bayar, so berapa yang kita bayar pokok, berapa yang kita bayar faedah pada pihak bank. Okey, ada satu apps yang saya dah sharekan sebelum ni, sharekan dalam write up saya ataupun dalam posting saya di page Hartanah dan Anda. Apps tu namanya PCMY, Penang, China, Malaysia, Yugoslavia, PCMY. So tuan-tuan puan boleh download aplikasi tersebut, dan di dalam aplikasi tersebut dia ada satu features, satu cara untuk tuan-tuan puan mengira berapa sebenarnya bayaran yang tuan-tuan puan bayar untuk faedah dan berapa pula yang tuan-tuan puan bayar untuk prinsipal ataupun pokok. So daripada situ sebenarnya tuan-tuan puan, bila anda katalah anda belum lagi beli rumah lah, anda baru bercadang nak beli rumah, nak buat pinjaman dengan bank, anda dah boleh congak, anda dah boleh kira sebenarnya berapa exactly yang anda bayar daripada monthly installment yang anda bayar 1,000 tadi tu, pecahannya berapa. Katalah 600 lebih bayar untuk interest sahaja, yang 400 tu mungkin bayar untuk principal, untuk pokok. Dan biasanya bila kita bayar monthly installment tu, di awal pembayaran kita memang the bulk of it, portion yang lebih besar akan pergi kepada faedah ataupun interest yang dikenakan oleh bank. Jadi kalau kita nak kurangkan, bayaran monthly installment tersebut, bakinya tu kita nak kecilkan lagi, jadi apa yang saya boleh syorkan kepada tuan-tuan puan boleh pergi kepada bank dan boleh minta bank cadangkan macam mana sebenarnya cara saya untuk cepatkan loan rumah tu ditamatkan ataupun loan rumah tu diselesaikan sepenuhnya. Jadi bank mungkin akan mencadangkan dengan tuan-tuan puan, anda boleh membuat bayaran pokok, bayaran prinsipal tersebut secara gradually, ataupun kita nak tambah monthly installment. Instead of kita bayar 1,000 tadi, mungkin kita tambah 200 ke 300 ke untuk bayar kita punya pokok. Untuk bayar kita punya pokok sekurang-kurangnya daripada apa yang kita bayar tu tadi. Katalah yang bank kenakan di dalam surat tawaran pinjaman ataupun dalam loan agreement yang kita buat dengan bank, monthly installment yang kita kena bayar 1,000, dan bila kita dah jumpa dengan pihak bank, bank mencadangkan kepada kita, okey, kalau awak nak kurangkan dengan cepat, baki pinjaman awak dengan pihak bank, awak kena top up sikit lah, top up sikit untuk bayar dekat principal. Jadi dengan cara macam tu, bila anda dah pergi berjumpa dengan bank, anda dah berbincang dengan mereka dah memberikan satu figure ataupun satu jumlah yang anda boleh bayar sebagai tambahan untuk anda mempercepatkan bayaran pinjaman anda dengan pihak bank, maka dengan cara tersebut anda boleh mengurangkan baki hutang sepenuhnya yang anda ada dengan pihak bank tu dengan kadar yang lebih cepat berbanding dengan tenure 20 tahun yang anda buat tadi tu. Jadi itu sebenarnya dia punya tips yang saya nak berikan, dan tuan-tuan puan boleh mencuba jumpalah dengan banker-banker yang ada, tak semestinya kita pergi jumpa balik dengan banker yang kita buat pinjaman sebelum ni, kita pergi ke branch dia. Contohlah kita buat pinjaman dengan bank Sotong, tahu kan bank Sotong bank apa kan, kita pergi ke bank Sotong tu jumpa dengan pegawai yang buat mortgage financing. Mortgage financing ni maknanya pinjaman bercagar untuk pinjaman perumahan dan sebagainya. Kita tanya, "Encik, saya bercadang nak kurangkan baki hutang saya dengan cepat. Okey, so boleh tak cik tolong kirakan berapa sebenarnya saya perlu add on, saya perlu top up dalam saya punya principal sum tu."
So nanti dia adalah kalkulator dia akan tolong kirakan apa semua. Okey, kalau misal kata cik tambah lagi 200, insya-Allah pinjaman cik ni akan selesai dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Katalah baki pinjaman kita tu ada 20 tahun, ada baki lagi 10, baki pinjaman kita tu mungkin ada 10 tahun, kita buat pinjaman selama 20 tahun, so dalam tempoh 10 tahun tu dia boleh cut short, dia boleh pendekkan lagi tenure tu mungkin 5 tahun ataupun 6 tahun. Dan pastikan bukan kita kira sendiri tuan-tuan dan puan, kita kena dapatkan khidmat nasihat daripada banker, sebab mungkin pengiraan kita sendiri kalau kita top up dan sebagainya, benda tu tak touch seperti mana pengiraan yang bank kira. Jadi prinsipal yang kita nak add on tadi, yang kita nak top up tadi tu, sebaik-baiknya kita bincang dengan pihak bank, dan kita kena maklumkan kepada pihak bank ini adalah untuk bayaran prinsipal, bukan untuk bayar monthly installment yang ke hadapan dan sebagainya. Kita kena beritahu dengan pihak bank supaya bank dalam sistem dia dah trigger dah bayaran additional ataupun bayaran tambahan yang kita bayar tu adalah bertujuan untuk touch ataupun untuk sentuh prinsipal, untuk mengurangkan prinsipal kita. Kena beritahu dengan pihak bank macam itulah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di hari-hari yang lain, dan saya doakan agar tuan-tuan puan dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan jangan lupa kita niatkan dalam hati segala pekerjaan yang kita buat, kita niatkan kerana Allah SWT, dan memperbanyakkan lagi kita punya selawat, berzikir dan sebagainya, supaya insyaAllah ada keberkatan di sebalik apa yang kita dah lakukan. Okey, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.